Ini bilik di mana Isabella disembunyikan, Pede. Akhirnya ke bawah pangsepuri Ayahanda Raja. 20 tahun-tahun tak pernah dibuka. Semasa Aichi, kita akan buat suatu perkara kepada Faris. Dan kita akan gunakan kesempatan itu untuk bawa Isabella pergi. Perkara apa dah berlaku? Dan Imran? Perkara apa yang dah berlaku dalam bilik ni? Siapa yang dah berani buat hal ni? Buka! Hei, buka! Hei, buka! Siapa yang dah berani kunci pintu ni? Hei, buka! Siapa yang dah berani lakukan semua ini? Hei! seseorang dah coba lepaskan Isabella. Siapapun tak boleh lakukan hal itu. Macam mana nih? Apa salah pintu ini dikunci? Buka! Siapa yang dah berani lakukan semua ini? Hei! Berambus dari hadapan saya. Sekejap. Apa yang kalian buat di bilik ini? Ada orang yang nak selamatkan Isabella. Bullshit! Semua ini pasti tindakan Awak, bukan? Hah? Apa pula yang Awak rancang sekarang? Awak dah merosak rancangan saya dengan membunuh Imran. Dan semasa ini,
Awak nak rosak rancangan saya. Kalian pasti dah berancang. Tuh bawa Isabella dari sini, bukan? Tak, Faris. Kalau you nak curiga, sepatutnya curiga pada dua ustadz tuh. Semua orang ke istananya pingsan. Ada ke mana mereka? Ya Allah, tolong jangan biarkan mereka melakukan sesuatu sama Imran ya Allah. Lindungilah dia ya Allah. Jom, kita cari ustadz tuh. Semenjak awal mereka datang ke istana nih, Aida tak suka. Mereka yang dah sebabkan semua perkara ini berlaku. Awak tengok. Mereka pun pingsan. Sama dengan yang lainnya. Aida tak percaya. Bangun. Hentikan lakonan you. Bangun! Apa yang dah berlaku pada kami? Ya, kenapa kami ke lantai macam ni? Hentikan semua lakonan you. Aida faham. You udah sebabkan semua perkara ini berlaku. Kira-kira apa lagi yang terjadi sama Imran? Aku harus lebih waspada lagi setelah kejadian ini. Ya Allah, tolong beri aku petunjuk. Semoga Imran berhasil mengurus semua masalah ini. Apa yang dah berlaku di sini? Dua ustadz ini adalah dalil dari semua perkara yang dah berlaku. Mereka yang dah bagi cadangan untuk Faris agar buat santapan sahur. Allah adalah saksi kami. Kami tak buat kesilapan. Tetapi kami hanya bagi cadangan pada Tengku Faris. Itu buat hal yang benar. Allah akan tebarkan kasih-Nya pada orang-orang yang dah buat kebajikan. Tetapi apabila suatu hal bertanda dari Allah bahwa ada seorang ke istana ini memiliki niat buruk dan juga hati yang dipenuhi rasa dengki. Ngomong kosong. Tengku Faris, sesiapa yang pertama Tengku Faris tengok semasa semua orang pingsan? Saya dan nampak Fatimah. Juga Pakcik dipilih Isabella. Di saat semuanya pingsan. Bukan macam itu yang dah berlaku. Biar saya pahamkan dulu pasal. Saya tak ingin dengar sepatah kata pun dari awak, Asnan. Tampaknya Allah telah memberikan petunjuk kepada Tengku Faris. Tengku Faris mempunyai musuh di antara orang-orang yang Tengku Faris percayakan. Tutup dulu awak. Ibunda Ai dan Pakcik tak buat satu kesilapan pun. Kami nampak semua orang ke istana ini pingsan. Dan kami tengok pintu bilik rahasia Isabella sudah terbuka. Lalu kami lari ke sana. Tutup mulut awak, Fatimah. Mereka juga ada pingsan semasa itu.
Jadi sekarang you lebih percaya pada mereka. Saya tak percaya siapapun. Maafkan saya, Tengku Faris. Tapi mungkin Puan Putri Fatimah dan Tengku Azma bukanlah orang yang patut untuk disalahkan. Mungkin ada suatu hal lain yang dan hentikan kebajikan yang ada itu boleh diterima Allah. Dan kami reka soalan itu datang dari Puan Isabella, janda dari Tuanku Pangeran Imran. Tangisannya yang dah buat istana ini sial. Macam mana pula dengan perempuan jalanan tu? Mengapa pula semua hal yang terjadi ini dikaitkan dengan dia? Baiknya Puan Isabella dibawa keluar dari bilik itu. Dia dah menderita. Dan Allah dengarkan doa orang-orang yang menderita. Sepatutnya dia diberi pertolongan. Saya tak boleh biarkan Isabella bertolak dari istana ini, Ustaz. Saya tak pinta, Tengku Faris, untuk biarkan dia bertolak dari istana ini. Tetapi baiknya Tengku lepaskan saja dia dari bilik itu. Karena Puan Isabella dari kunci cukup lama kat sana. Biarkan dia bernapas, merasakan sinar matahari. Macam kita. Tidak. Perkara tu takkan pernah berlaku ke istana ni. Semuanya hanya omong kosong. Sebaiknya Tengku Faris yakinkan Puan Ratu. Kerana kalau Puan Isabella masih di bilik itu, kebajikan Tengku tak ada guna. Dan kesialan ini pasti akan menimpa istana ini. Alena. Mami? Mami ngapain di sini? Alena. Alena. Mami udah nggak punya tempat tinggal lagi, sayang. Fatimah udah ngusir Mami. Dia ambil rumah kita, dia ambil semuanya, Alena. Mami udah nggak punya apa-apa lagi. Dan Mami nggak ngerti Mami harus tinggal di mana. Sampai Mami akhirnya berpikir kalau Mami tuh harus datang ke sini. Tapi Mami nyasar, Alena. Semalaman Mami nyasar. Bagus. Itu pelajaran buat kamu, Ratna. Kak Maura. Tolong izinkan aku tinggal di sini, Kak. Tolong izinkan, Kak. Gak bisa. Kak Maura, aku harus tinggal di mana lagi, Kak? Tolong, Kak, tolong. Ya sudah. Tapi ingat ya, jaga kelakuan kamu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Semalam aku sempat lihat Ardi dengan perempuan lain, Kak. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sasa dan Ardi, Kak? Sebenarnya dari dulu saya tuh nggak pernah setuju dia menikah sama laki-laki nggak berguna itu. Sekarang lihat kan, semuanya jadi berantakan. Karena selama ini Sasa dimadu sama Ardi. Halo, apa lagi yang awak nak, Faris? Sampai kapanpun, Bunda tak bersedia bebaskan Isabella dari bilik itu. Ibunda, kita hanya bebaskan Isabella dari bilik rahasia itu.
Jadi nantinya dia akan dijaga oleh pengawal sepanjang masa. Dah cukup Bunda dengar cakap awak. Bunda tak bersedia bebaskan Isabella. Sampai bila masa pun dia tetap berada kat bilik tu. Kerana itulah satu-satunya tempat dia yang cocok. Ferdi, kita kena bebaskan Isabella. Istri ayah itu adalah manusia. Dan mereka harus perlakukan dia macam manusia. Iya. Kita harus buat mereka melepaskan Isabella dari tempat itu. Dan setelah itu, kita lebih gampang untuk bebasin Isabella, Bang. Ayah dah buat keputusan yang benar, Bunda. Kita kena usir kedua ustaz tu. Saya dah bercakap bahwa Allah akan mendengar orang-orang menderita. Maka orang-orang yang menolak itu akan tampak perkara di masa nanti. Hentikan omong kosong ni. Ayah dah faham. Mesti you dan kawan you yang dah buat semua ni. Ada apa Puan Putri Fatimah mencari saya? Saya dah berada dekat bilik ini, jadi saya akan bantu Puan Fatimah untuk membacakan doa. Ibunda kena bebaskan Isabella. Kalau tak, hal teruk bolehlah berlaku di istana ini. Dan itu merosak kesempatan saya untuk jadi raja kat sini. Sudahlah, nak. Janganlah awak percaya pada ustaz-ustaz tu. Mereka tu hanya coba tu buat awak takut saja. Awak fikir saya ini bodoh macam awak? Boleh dibodohi macam tu? Baiknya pun Isabella dibawa keluar dari bilik itu. Dia dah menderita. Dan Allah dengarkan doa orang-orang yang menderita. Ibunda? Bunda tengok. Saya rasa kita kena buat hal apa yang Ustaz tu pinta. Taklah Faris. Ibunda, kita ni tak bebaskan Isabella. Tapi kita sembunyikan dia di bilik yang berbeza. Saya tak nak hal terus jadi di sana ni. Stop, Ibunda. Ini dah keputusan saya. Berkat Allah, Puan Ratu dan Tuku Faris, dia bersedia pindahkan Isabella ke bilik itu, Fardi.
Saya boleh rasa perkara baik nak berlaku kat istana ni. Allah dah beri saya tanda bahawa Puan Isabella akan berubah fikiran dan toreh tanda tangan surat-surat itu. Di mana dan di masa dia dah merasakan bebas. Kita tengok saja apa yang akan terjadi kat istana ini. Puan Putri haruslah hapus segala keraguan Puan tuh. Karena Allah akan hambat semua berkat Puan Putri. Ai tak perlu berkat dari siapapun. Aku udah ada di kamar kita lagi, Imran. Tapi kamu nggak bisa ada di sini sama aku. Kenapa bahagia? You berada kat sini, Isabella. Imran, apa yang membuat mereka mengubah pikiran mereka? Mereka minta you taruh tanda tangan pada surat itu, Isabella. You have to sign. Tapi Imran, itu artinya aku harus menggugat surat wasiat kamu. Aku nggak bisa, Imran. Aku nggak bisa. Don't worry. Just trust me, okay? Permisi, Tengku Paris. Saya datang nak pahamkan bahwa Puan Putri Isabella dah berada dekat dalam bilik. Kita tengok aja. Apa cakap dia benar atau tak? Saya bertolak ke bilik untuk ambil surat-surat wasiat itu. Suatu. Kayaknya ada orang datang. Alhamdulillah, untung Faris yang ngeliatku. Apa semasa ini awak dah siap untuk torekan tanda tangan awak di surat-surat wasiat nih? Faris, tu apa awak bertanya macam tu? Lekas bagi Isabella pena.
supaya dia boleh cepat tanda tangani berkas warisan tuh. Bunda benar. Tak payah kita buang masa macam ini. Fatima, Ibunda Ratu, kalian gak perlu khawatir. Ataupun paksa saya lagi. Saya sudah bilang dari awal kalau saya bersedia untuk tanda tangan. Faris, mana berkasnya? Ibunda, apa yang dipahamkan oleh Ustaz-Ustaz itu memang benar adanya. Guard! Lekas awak siapkan pengambil. Baiklah Yang Mulia Tengku Faris. Lekas, Encik. Awak urus perkara itu. Saya dah tak sabar menanti anak saya ini menjadi raja. Saya nak urus semuanya, Puan Ratu. Ada perkara apa, Encik? Maaf, Tengku. Saya tak boleh tengok di mana Tuan Putri Isabella tanda tangani ini. Kerana tak satu pun garis tinta dalam berkas ni. Aku berhasil ganti ballpoint Faris dengan ballpoint yang begitu ditulis. Tintanya akan hilang perlahan-lahan. Rasakan, Faris. Mungkin boleh berlaku. Karena saya pastikan sendiri. Isabella ada bubukan tertentu. Ibunda dan Pandema pun dah tengok. Mungkin saja perkara ini dah digariskan oleh Allah SWT. Karena Tengku dah paksa Puan Putri Isabella torehkan tangannya sebelum hari raya. Tak siapa boleh rubah takdir dari Allah SWT. Mungkin ada baiknya jika Tengku Faris menanti hingga akhir masa bulan Ramadan ini usai.
Tak payah you cakap pasal takdir, Ustaz. Karena I tak mudah percaya dengan hal tu. I nak paksa Isabella untuk tanda tangan surat wasiat nih. Astagfirullahaladzim, Fatimah. Kamu kenapa sih, Fatimah? Album fotoku sama Imran jadi berantakan. Fatimah. Tak payah you bereskan semua tuh, Isabella. Masa nih I nak tengok you tanda tangan surat wasiat nih. Tapi aku udah tanda tangan, Fatimah. Tak susah pun untuk tanda tangan balik, Isabella. Tapi aku... Jangan you dusta dan tak nak ikut cakap I, Isabella. Cepat, Isabella. Karena I boleh saja siksa you. You paham, Isabella? Fatimah! Au! Yes, gue berhasil. Siapa yang udah baling batu ke tangan I? Ada siapa ke sana? Fatimah, apa sah tangan awak boleh berdarah macam tu? Ada yang udah baling batu ke tangan I, Bunda. Saya dah coba untuk fahamkan Puan Fatimah. Janganlah merubah takdir dari Allah SWT. Mungkin saja ini bentuk dari peringatan. Kalau Puan Fatimah buat hal teruk semasa bulan Ramadan ini. You kena dengar cakap I, Ustaz. I tak percaya pada sucinya bulan Ramadan, seni. I boleh saja buat banyak hal. Karena I tak takut pada apapun. You faham? Untuk apa you tengok I macam tu? Maafkan saya, Puan Putri Fatimah. Menurut saya, perkara teruk macam ni terjadi kerana Puan Putri Fatimah memaksa Puan Isabella. Cukup! You tutup mulut you. Masya Allah. Tak perlulah Puan Fatimah emosi macam ni. Karena Allah cintakan orang yang bersabar. Percaya pada saya. Puan Isabella akan tanda tangani surat itu bila tak dipaksa. Semua kekecohan Kak Sanan ni hanya tipu. Semua tuh hanya dibuat-buat je. Tunggu Faris. Maafkan saya. Saya nak cuba fahamkan Puan Fatimah sahaja. Sudahlah. Namun menurut saya lebih baik Tunggu Faris bercakap pada Puan Fatimah tentang pasal ni. Kerana kalau Puan Fatimah emosi terus macam ni, istana ni akan sial kerana tangisan Isabella. Saya tak boleh bayangkan apabila istana ni kecoh kerana perbuatan
Puan Fatima. Saya tak punya daya untuk pahamkan Fatima. Karena dia sangatlah kepala batu. Sebaiknya Ustaz saja yang pahamkan Fatima tuh. Bising sangat. Subuh pun belum lagi. Siapa dah berani buat kecoh? Apa hal nih? Maafkan saya, Puan Putri. Saya nak ajak Puan Putri untuk bersahur. Sahur. Iya, kita sebagai umat Muslim, kita harus menjalankan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Dengan berpuasa, Allah akan memberikan berkah kepada umatnya. You ni tak puas hati, ha? I dah cakap pada you. I tak sudi untuk puasa. Jangan you paksakan pada I apa yang you percaya. You faham, Ustaz? Saya ni tak paksakan Puan Putri. Saya nak cuba fahamkan hakikat sebagai Muslim dan Muslimah. Baik itu tutup mulut you. Berpuasalah Puan Putri. Sahur. Siapa ngetuk pintu kamar aku dini hari kayak gini? Imran? Ini adalah puasa yang saya bayangkan selama bulan Ramadan, Isabella. Saya boleh bersahur bersama istri saya yang saya cintakan sangat. Alhamdulillah, Allah dah kabulkan doa saya. Oke, awak urus semuanya, Mustafa. Baik, Puan Ratu. Fatima, apakah awak yang dah titahkan dayang-dayang untuk siapkan sajian ni? Awak tak puasa, Fatima? I tak nak puasa, Bunda. Fatima, Fatima, apa yang dah buat awak macam ni? Fatima, I baik-baik saja, Bunda. kalau semuanya baik-baik saja, apa salah awak muntahkan santapan ni? Mustafa, lekas awak call doktor. Fatima nak diperiksa. Baik, Puan Ratu. Fatima. Ibunda, apa yang dah berlaku pada Fatima sehingga Ibunda panggil dokter? Bunda pun tak tahu, Faris. Kerana pada masa sarapan pagi, Fatima dah muntah. Fatima tak pernah begini macam ni. Maafkan saya dah usik Puan Ratu dan juga Tengku Faris. Namun jika boleh saya bercakap
Karena apa yang menimpa Puan Fatimah? Karena Puan Fatimah tak hiraukan lagi nasihat dari Ustadz Hamzah yang diinginkan untuk patuhi perintah Allah SWT. Apa? Percayalah Tengku. Ini adalah pertanda supaya Tengku patuhi perintah Allah SWT. Dan sadarkan Puan Fatimah semasa ini juga. Apa yang dah berlaku, dokter? Lambung Puan Fatimah dah terkena infeksi Puan Ratu. Karena tu pencernaannya sangatlah sensitif. Dia kena dibagi infus Puan Putri. Puan Fatimah kena berehat dan tak santap apapun. Sehingga pencernaannya dah balik normal. Assalamualaikum. Untuk apa you masuk dalam bilik ai? Saya dah fahamkan Puan Putri, Allah itu Maha Besar. Apabila Dia berkehendak, maka tak sesiapa pun boleh merubahnya. Berpuasalah Puan Putri. Apabila melawan, inilah yang Puan Putri rasakan. Hal ini boleh berlaku pada siapa saja. Tak ada hubungan dengan apa yang cakap. Faham? Oh. Sudahlah Puan Putri. Apabila Puan Putri percaya kepada Allah, maka sakit itu akan lenyap seketika. Apa you banyak cakap? Baik you berambus dari bilik ai. Ai nak sendirian. Berambus! Macam mana Fatimah? Aduh Bang, saya nggak tahu lagi gimana caranya ngasih dia pelajaran Bang. Dia nggak ada kapok-kapoknya. Dia keras kepala banget, Bang. Fatimah setipu dengan Bunda. Saya sampai kehabisan akal, Bang. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin lagi, Bang. Habis, nggak ada yang ditakutin sama Fatimah. Ayo teringat, Ferdi. Kelemahan Fatimah itu pada riak air yang dalam. Setahu Bang, Fatimah nggak bisa berenang, Bang. Benar. Siapa di sana? Siapa di sana? Saya tahu. Kamu pasti sembunyi di situ. Lebih baik kamu keluar, kalau nggak saya teriak. Siapa di sana? Saya bilang lebih baik kamu keluar. Kalau nggak, saya lempar kamu. Keluar! Jadi nak baling ayah dalam pas bunga itu. Kalau ayah tak namakan diri ayah. Beneran kamu bikin aku takut. Ayah bisa gila. Bila ayah tak tengok ibu ini. I miss you so much. Imran jangan. Nanti kita batal puasa. Nanti semua rahayu. Jangan lagi puasa, Imran nanti batal. Saya boleh dengar. Macam udah jatuh ke lantai.
Relax, oke, tenang. Faris tak boleh nampak you macam tu, oke? Aku takut, Imran. Relax. Kamu kira gak balik pintu tu. Isabella! Apa pasal ni? Gak ada. Gak, Faris. Gak ada apa-apa kok. Aku tadi nggak sengaja ngejatuhin vas bunga. Aku mau beresin tapi kamu keburu datang. Aku jadi panik. Awak dah berdusta. Faris,